Selamat siang. 亲爱的弟兄午安， Bersyukur kita semua diberi kesempatan untuk boleh sekali lagi beribadah bersama di tempat ini. 感谢神他的恩典给我们了机会，我们可以聚集在一起敬拜他。 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, 当我们还没有思想上帝的话语， saya ajak sekali lagi kita berdoa bersama. 我们进入祷告。 Tiba waktunya kami hendak merenungkan akan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon hikmat-Mu, kami mohon Tuhan sendiri yang memberkati kami, menuntun kami, membukakan pikiran kami, telinga kami, hati kami, untuk kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Tuhan tolong untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan berita firman Tuhan dan juga yang akan menerjemahkannya, Tuhan urapi, Tuhan topang, Tuhan beri hikmat supaya setiap perkataan yang keluar dari hamba-Mu ini adalah kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon Tuhan berkati kami semua, kami mau serahkan waktu pemberitaan firman ini dalam tangan dan penyertaan-Mu saja. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap segera berdoa. Amin. 阿门。 Jemaat sekalian, 会友们， kita melihat kanan kiri kita ada nuansa merah putih. 我们看我们左右有红白的， Tidak terasa ketika kita memasuki bulan Agustus, 当我们达到8月份时， itu juga bulan yang sama kita akan merayakan 就是一个月我们要庆祝 kemerdekaan Indonesia bangsa kita. 印度尼西亚的庆祝周年。 Yang keberapa, Bapak Ibu semua? Berapa? 几次的周年， 78. 78周年。 Ya, 78. Kita akan merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. 我们要庆祝印度尼西亚共和国独立了78周年。 Kita sekarang hidup bukan eranya perang dengan memanggul senjata lagi, 我们现代化的人不是离起立枪的战时的时代， tapi kita hidup di masa sekarang untuk mengisi kemerdekaan. 而是一个充满独立的时代。 Kalaupun perang, itu bukan perang melawan orang lain, 即使是战争，不是追回其他我们， tapi lebih kepada musuh yang ada di dalam diri kita. 而是追回我们内心的敌人。 Mari kita merenungkan firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini adalah merdeka. 今天的主题是独立的， Kepanjangan dari merangkul dengan kasih. 在印尼文代表了是用爱拥抱。 Jemaat sekalian, saya ajak untuk kita boleh membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Kejadian 45. 会友们，我邀请我们大家打开创世纪45章。 Kejadian 45 ayat 1 sampai 15. 创世纪45章第1到第15节， Kita tidak akan membaca 15 ayat ini, 我们没有读第1到15节， hanya ayat 3 sampai 8 dan ayat 14 dan 15. 我们只有读3到第8节，第14节到第15节， Akan saya bacakan dengan bahasa Indonesia saja. 只用印尼文来读。 Kejadian 45 ayat ketiga. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Mari, dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir."
Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelangsungan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat yang ke-14. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Jemaat sekalian, saya yakin bahwa kisah Yusuf ini adalah suatu kisah yang sudah tidak asing bagi kita semua. 弟兄姐妹，我相信这约瑟的故事，对我们是一个很熟悉的故事。 Yusuf adalah seorang anak yang sangat dikasihi oleh bapaknya Yakub. 约瑟是一个深受父亲雅各喜爱的孩子， Sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tua Yakub. 因约瑟是他年老时所生的儿子。 Yakub membuatkan sebuah jubah yang indah, yang bagus hanya untuk Yusuf. 雅各就特别对约瑟做了一套袍子，又长又漂亮的袍子。 Maka melihat akan hal itu bahwa Yakub lebih mengistimewakan Yusuf daripada yang lain. 看到这事的时候，他的弟兄看他的父亲很疼爱约瑟，比他们弟兄们。 Timbullah kemarahan, kecemburuan, iri hati kepada Yusuf. 这些就产了他们有愤怒，有嫉妒。 Saudara-saudaranya membuat rencana untuk melenyapkan Yusuf. 他们弟兄们就做了计划，要杀死了约瑟。 Dan pada akhirnya saudara-saudaranya menjual Yusuf dengan harga 20 sikal perak. 当他们改变了计划，他们就卖约瑟到埃及，是用埃特卡尔银子为代价。 Yusuf yang muda saat itu dibawa ke Mesir menjadi budak. 年轻的约瑟被带到埃及，被做奴隶。 Dan Yusuf menghadapi berbagai tantangan, pergumulan, masalah di dalam kehidupannya. 约瑟也面临许多的困难和考验。 Usia Yusuf pada saat dia dijual kurang lebih 17 tahun. 当约瑟被卖到埃及，他才17岁。 Tetapi melalui kehendak dan pengaturan dari Allah, 然而在神的记忆的和安排， Yusuf akhirnya menjadi seorang pembesar di dalam pemerintahan Firaun. 约瑟上升成为法老政府中的显要人物。 Beberapa tahun kemudian terjadi kelaparan yang melanda seluruh dunia. 几年后，一场饥荒淹了整个地球。 Dan ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari makanan, 当他的弟兄们来到埃及寻找或购买食物， mereka tanpa sadar bertemu dengan Yusuf. 他们不知不觉就遇见了约瑟。 Yusuf mengenali saudara-saudaranya itu. 约瑟很快就认出他的弟兄们， Tapi saudara-saudaranya sama sekali tidak mengenali Yusuf. 当他的哥哥弟兄们不认出约瑟。
Pertemuan ini memberikan kesempatan kepada Yusuf untuk boleh membalas dendam, 这次会议给了约瑟报仇的机会， memberikan balasan yang setimpal atas kejahatan yang sudah dilakukan oleh saudara-saudaranya. 并对他的兄弟所犯下的罪行的回应。 Namun dengan penuh kasih dan hati yang takut akan Allah, Yusuf memilih untuk mengampuni mereka. 然而，用了热爱的心和并敬畏神的约瑟选择原谅他们。 Yusuf berkata, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." 约瑟又对他弟兄们说：“我就是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。” Ayat kelima, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. 第5节，现在不要因为把我卖到这里，你则有记恨，只是神差我在你们以先来，为要保全生命。 Pengampunan yang Yusuf lakukan merupakan bukti indahnya pemulihan transformasi yang terjadi ketika kita memilih untuk mengampuni. 约瑟的宽恕就是证明，当我们选择宽恕时，可以产生自己和改变的力量。 Yusuf memilih jalan kasih dan pengampunan 约瑟选择了爱的和宽恕， daripada terus dikuasai oleh amarah, kepahitan, dan kebencian. 而不是被仇恨吞噬和复仇。 Meskipun Yusuf sudah dianiaya, dijual, dilupakan, 他被了伤害，他被忘了， tetapi Yusuf tetap mau merangkul, menerima, memaafkan saudara-saudaranya itu. 但约瑟仍然想要接受、拥抱、原谅他的弟兄们。 Yusuf mengampuni, memaafkan saudara-saudaranya itu. 约瑟能够宽恕他的弟兄，要拥抱他的弟兄。 Lalu apa yang dimaksud dengan pengampunan? 我们所说的宽恕是什么？ Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengampunan adalah pembebasan dari hukuman atau tuntutan. 因你以大这点就宽恕定义为免诉、惩罚或起诉。 Mengampuni itu berarti rela melepaskan hak untuk membalas saat diperlakukan dengan tidak adil. 宽恕意思说到不公平待遇时，愿意放弃报复的权利。 Mengampuni itu bukan berarti kita seperti amnesia atau lupa ingatan. 宽恕并不以为我们得了健忘症， Lupa ingatan akan apa yang sudah terjadi kepada kita. 我们忘了或发生对我们的事。 Kita mengabaikan begitu saja dan berlaku seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa. 我们忽视它，并表现没有发生什么， Bukan seperti itu pengampunan. 不是那样。 Pengampunan itu sebuah pernyataan dengan penuh kesadaran. 但我们宽恕的时候，我们说我们清醒， Bahwa meskipun saya pernah dilukai, disakiti, dikecewakan, 当我曾经被受害、伤害， dan itu sangat menyakiti saya, sangat melukai saya. 而且确实很伤害了我。 Tetapi saya tidak mau menyimpan kemarahan, tidak ada kebencian, tidak ada keinginan untuk membalas dendam. 当我不要保存愤怒，我们不要保存仇恨，我不要报复的欲望， Itulah pengampunan, 这就是宽恕， itulah karakter dari Allah. 这是属于神的特征。 Dia Allah yang mengampuni, dia Allah yang penuh rahmat, dia Allah yang penuh dengan kemurahan. 他是一位宽恕的上帝。 Melalui kisah Yusuf ini mengajarkan kita beberapa hal penting tentang pengampunan. 通过约瑟的故事，也教导我们一切关于用爱拥抱的重点， Agar kita dapat merangkul dengan kasih. 让我们可以用爱去拥抱，
Bagaimana Yusuf dapat merangkul dengan kasih? 约瑟如何能够用爱拥抱呢？ Itu karena Yusuf memfokuskan hidup kepada Allah. 因为约瑟重点放在神的上。 Yusuf terus bertumbuh di dalam sebuah kedewasaan rohani. 约瑟不断成长，有着在他的属灵的生活。 Yusuf yang kita baca di dalam Kejadian 45 ini 当我们读到这个约瑟在创世纪45章的， sudah bukan lagi Yusuf muda yang saat dia dijual sebagai budak ke Mesir. 不再是年轻的约瑟在创世纪第37章他被卖到埃及的时候。 Di Kejadian 37, Yusuf yang masih muda, Yusuf yang suka pamer, Yusuf yang tidak bijaksana. 当我们看到创世纪第37章，我们看到年轻的约瑟是一位有炫耀的人，也没有智慧的约瑟。 Yusuf terus bertumbuh di dalam sebuah kedewasaan rohani. 约瑟不断在属灵承受的成长。 Yusuf hidup berfokus kepada Tuhan. 约瑟的重点放在神， Itulah yang memampukan Yusuf untuk boleh bisa mengampuni saudara-saudaranya. 这一切让约瑟可以原谅他的弟兄。 Lalu kita melihat bagaimana kita tahu bahwa Tuhanlah yang menjadi fokus di dalam kehidupan Yusuf. 我们也要看，从约瑟一生的神为中心的生活中看到这一点， Mari jemaat kita bersama-sama mencermatinya. 我们可以深细一下。 Dari Kejadian pasal 45 yang tadi kita baca, setidaknya 4 kali Yusuf menyebut Allah. 当我们读到创世纪45章第5到第9节，总共有约瑟提到神的名字有4次， Ayat 5, 7, 8, 9. 在第5节、第7节、第8节、第9节。 Fokus kehidupan Yusuf adalah kepada Tuhan, 约瑟的专注是神， kepada pertolongan Tuhan, kepada pemeliharaan Tuhan. 在上帝的帮助，在上帝的看顾。 Boleh dikatakan bahwa Yusuf adalah seseorang yang melibatkan Tuhan di dalam segala hal. 可以来说，约瑟是个凡事都让上帝参与的人。 Coba saya ajak jemaat sekalian untuk boleh mundur di dalam pasal-pasal sebelumnya. 我们可以想到前的章， Ingat ketika istri Potifar mencoba untuk merayu Yusuf, 我们可以记得，当波提乏的妻子要吸引约瑟的时候， di dalam Kejadian 39, 在创世纪第39章， Yusuf segera berpikir tentang Tuhan dan berkata, 立刻约瑟就想到神， bagaimana aku bisa melakukan kejahatan besar ini dan berdosa kepada Tuhan? 约瑟就说：“我怎能做这大恶得罪神吗？” Yusuf memiliki kehidupan yang takut akan Tuhan. 他有敬畏神的心。 Pasal 40, 在40节， saat Yusuf berada di penjara 当约瑟在地牢里， dan saat itu bertemu dengan juru minuman dan juru roti raja, 他遇见了酒城和商场的时候， Yusuf menafsirkan mimpi dari juru minuman dan juru roti raja. 他给他们解梦。 Lalu Yusuf berkata, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? 约瑟反应了，就说：“解释不是属于上帝吗 Yusuf tidak berkata, aku bisa. 约瑟不说到我会， Tapi Allah, Yusuf memahami bahwa Allah lah sang sumber hikmat itu. 当他约瑟知道神是所能， Dia hanya alat di tangan Allah yang maha bijaksana itu. 他是上帝的一个利用的。 Ketika Yusuf dipanggil ke hadapan Firaun untuk menafsirkan mimpi dari Firaun, 当约瑟被传唤到法老面前解梦时， Yusuf berulang kali berkata, Allah, 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 Allah. 约瑟就重复再说神神神， Setidaknya ada 4 kali di Kejadian 41. 至少有4次
约瑟提到神， Yusuf berkata, bukan aku yang mampu, tetapi bisa karena semuanya karena Allah. 他说：“不是在于我，只是神。” Lalu ketika Yusuf sudah diangkat sebagai seorang penguasa di Mesir, 当约瑟被他有关了在埃及的时候， lalu Yusuf memiliki anak-anak, Yusuf pun terus mengingat akan Tuhan. 他有了儿子，他既然想到神， Yusuf memberi nama kedua anaknya. 他给他们起名。 Anak yang pertama Manasye, 他给第一个儿子起名叫马拿西， artinya Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. 耶和华使我忘记了一切的劳苦和我父的家全家。 Anak yang kedua diberi nama Efraim. 第二个儿子他起名叫以法里恩， Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. 他意思说耶和华使我在受苦的地方长盛。 Inilah rahasia hidup Yusuf. 这是约瑟一生生活的秘密。 Dia memiliki kehidupan yang berfokus kepada Tuhan. 他专注一生，到处都看到神。 Melihat Tuhan ada di mana-mana, menyertakan Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. 他到处都看到神，将神内入他的一生。 Dia merasakan kehadiran Tuhan yang begitu dalam, 他感受了神的同在， dan dia mengerti bahwa setiap peristiwa di dalam kehidupannya berasal dari tangan Tuhan yang terus bekerja. 他也明白了他的生命中的每一牵涉都是神在背后不断做工。 Allah yang berdaulat menjadi pusat dan fokus kehidupan Yusuf. 主宰的神成为约瑟生命的中心。 Dan di Kejadian 45 yang tadi kita baca, 当我们看到45节，我们可以读到 Allah lah yang membuat Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. 这上帝使约瑟能够宽恕他的弟兄们。 Allah yang memampukan Yusuf untuk bisa merangkul saudara-saudaranya itu. 神也给约瑟了能力，可以拥抱他的弟兄们。 Yusuf berkata di dalam Kejadian 45 ayat 8, 约瑟在创世纪45章第8节， bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. 差我到这里来的不是你们，乃是神。 Yusuf bermaksud untuk mengatakan, 约瑟要说， Allah juga ada di sana ketika semua hal yang buruk terjadi kepadaku. 当发生不幸的事情，上帝也在那里。 Yusuf ingin berkata, Tuhan hadir dan berdaulat penuh. 约瑟想说，上帝声明也他的全能， Di dalam seluruh proses kehidupanku. 在我生命的乘客过程中，神都在。 Lebih dalam lagi Yusuf mengerti bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya, 更深刻来说，约瑟明白他的生命中发生的一切， baik itu suka, baik itu duka, 无论快乐还是悲伤， adalah di dalam kedaulatan dan rencana Allah. 都是神计划的一部分。 Yusuf mendahului saudara-saudaranya ke Mesir 约瑟前往比他弟兄们到埃及， untuk menyelamatkan nyawa keluarganya itu. 为了拯救他的家人。 Ini adalah rencana dan kedaulatan dari Allah. 只是神的计划跟神的主权。 Meskipun apa yang dilakukan saudara-saudaranya Yusuf itu kejam dan jahat, 但约瑟的弟兄对他是一个很凶恶的， namun Allah terus bekerja dalam segala hal untuk mencapai tujuan rencananya dan 但 kedaulatannya. 但神却在往事上
又做以先他。 Tuhanlah yang memegang kendali penuh atas hidup Yusuf, bukan saudara-saudaranya. 神完全掌控了约瑟的生活，不是他弟兄们。 Kisah Yusuf ini menunjukkan bagaimana di dalam kedaulatan Allah, Allah bekerja. 在我们看到约瑟的故事，我们看到表明神如同凭着他主管 Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. 神正在做工，带给益处给我们相信他的人。 Setelah mengalami semuanya hal itu, 当他经历了这一切， Yusuf dapat melihat tangan Allah di balik peristiwa itu. 约瑟也可以看到上帝在他生命中背后的手。 Dia sanggup membalikan air mata kejahatan 神能够扭转眼泪、邪恶， untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. 为我们带来益处。 Maksud terjahat manusia tidak mungkin menggagalkan rencana sempurna dari Allah. 人类最邪恶的意，都也无法阻止上帝完美的计划。 Rencana Tuhan tidak pernah akan gagal. 上帝的计划不能失败。 Untuk kita dapat merangkul dengan kasih, 我们可以用爱去拥抱。 selain kita harus hidup berfokus kepada Tuhan, 除了我们必须要专注在神， melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, 让神参与在我们生活中。 kita juga perlu terus belajar untuk mengampuni mereka yang sudah bersalah kepada kita. 我们也要学习饶恕对我们做错的弟兄们。 Mengapa kita harus belajar untuk mengampuni? 为什么我们必须学习宽恕呢？ Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita renungkan siang hari ini. 至少有3点我们可以学习。 Pengampunan itu adalah bentuk pengakuan kita kepada kedaulatan Allah. 宽恕是我们承认上帝主权的一种形式。 Di dalam Kejadian 45 ini, 当我们看到创世纪45章， mereka semua berpelukan. 他们拥抱在一起， Yusuf membiarkan dirinya dikenali oleh saudara-saudaranya. 约瑟让自己给弟兄们认出。 Dapat kita lihat bahwa Yusuf sepenuhnya mengampuni saudara-saudaranya. 我们可以看到约瑟是完全宽恕他的弟兄。 Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu mencermati di ayat yang ke-15, 当我们看45节的时候， di situ ditambahkan dengan mesra. 就是说到他跟他弟兄们亲嘴， Yusuf mengampuni, menerima, memeluk saudara-saudaranya itu. 约瑟就原谅宽恕他的弟兄，拥抱他的弟兄。 Yusuf dengan kedewasaan rohaninya dapat melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi itulah ada di dalam rencana Allah. 也是并他灵性的陈述，让他看到这一切就是神的主权。 Oleh karena itu tidak ada alasan bagi Yusuf untuk tidak mengampuni saudara-saudaranya itu. 因此没有理由约瑟不宽恕他的弟兄。 Yusuf hendak berkata, 约瑟要说， jika aku tidak mengampuni kamu, 如果我没有宽恕你们， itu berarti aku tidak menerima dan tidak setuju dengan kedaulatan dan pengaturan dari Allah. 就以为我不接受或我不同意神的主权。 Seorang yang takut akan Allah akan benar-benar dimampukan untuk dapat mengampuni. 因为敬畏上帝的人，他有能力，确实可以宽恕别人。 Secara manusia pasti sulit. 从人的角度来说很难， Namun dengan pertolongan dan kekuatan dari Allah yang memampukan kita, 但上帝的帮助跟上帝的力量，使我们可以宽恕别人， memampukan kita untuk boleh mengampuni dengan tulus, tidak hanya di dalam bibir dan perkataan saja.
它使我们能宽恕，真正的宽恕不仅是在嘴上而已， tetapi dengan perbuatan yang tulus. 而且真正的行动。 Kita dapat melihat dari kisah Yusuf ini, 我们可以看到在约瑟的故事， Yusuf memeluk dan merangkul, 约瑟拥抱他的弟兄， Yusuf mencium, 他亲吻， Yusuf menghibur, 他安慰， bahkan Yusuf memelihara saudara-saudaranya itu. 并且他看顾了他弟兄们。 Yusuf yang sudah menjadi korban, ini Yusuf justru yang menghibur dan menguatkan saudara-saudaranya. 约瑟本为是受害者，但他变了是安慰者。 Kalau dalam bahasa masa kini, 今天的话来说， yang disakiti siapa, yang memaafkan dan menghibur siapa. 被受害的是谁，我们饶恕的是谁。 Tapi jika kita percaya akan kedaulatan Tuhan, 当我们相信主的主权， kita punya alasan yang kuat untuk mengampuni mereka yang sudah menyakiti kita. 我们有充分的理由可以宽恕那些伤害我们的人。 Orang yang percaya kepada Tuhan akan belajar melihat kebaikan Tuhan. 相信神的人会通过神一时发生的， Melalui peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupannya. 是上帝应许发生在我们生活中的一切。 Jangan pernah menilai Tuhan dari sepenggal atau sepotong kejadian saja. 永远不要通过一件事情来评判上帝， Tapi percayalah bahwa Dia selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. 当我们要相信他总是通过许多事情为我们的益处。 Saat kita tidak mengerti apa yang sedang kita alami, 当我们不明白我们经过的事的时候， maka kita perlu percaya dengan iman 我们要用信心来相信， bahwa kita memiliki Tuhan yang baik, 我们有一位善良的上帝， yang memberikan yang terbaik bagi kita anak-anaknya. 他会给我们最好的。 Waktu saya kecil, 当传道小的时候， saya diberi oleh orang tua saya minuman ini. 我的父母给了传道喝这个， Ada yang tahu isinya apa ini? 会友们知道这是什么？ Bukan jus kiwi. Jus kiwi itu enak, seger. 不是 kiwi， Bukan Thai tea, bukan. 也不是呆滴， Bukan. Jamu, betul. Jamu apa? 这个是草药。 Nah, jamu menambah nafsu makan. Terbuat dari 这个是加我们 daun pepaya. 是用木瓜的叶子来做的。 Ketika kecil saya susah makan. 当小的时候，我确实很难吃； Ketika besar, susah juga. 当大的时候也是很难， Susah berhenti makan. 很难停止吃。 Orang tua saya memberikan saya ini. 我的父母就给我了草药。 Saat kecil saya coba ini, wow. 当我小的时候，我喝的，我感到 Rasanya aduhai, 它的味道 pahit sekali. 很苦。 Saat itu saya berpikir, kenapa orang tua saya memberikan hal ini kepada saya? 当他们给我的时候，当我想为什么他们给这不好的胃口给我？ Tetapi setelah saya mengerti, 当我明白了， saya mengerti bahwa semuanya baik untuk saya. 这个一切都带给我了好处。 Tapi peringatan ini peringatan ya, 这个我们请注意， gak usah ditiru. 不要 Ada 谢谢。 sekarang banyak suplemen, banyak vitamin yang lebih enak untuk boleh meningkatkan nafsu makan. 现在很多药给我们提供，我们有可以补。 Saat kita tidak mengerti apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, 当我们不明白我们在生活中发生的这一切， maka kita perlu percaya kepada Tuhan. 我们要相信神。 Kita harus mengimani bahwa kita memiliki Allah yang baik.
我们要有信心，我们有一位好的上帝。 Allah yang akan memberikan kepada kita semua 上帝会提供我们 yang terbaik. 最好的。 Hal yang kedua, 第二点， pengampunan itu membebaskan kita dari beban yang berat. 宽恕使我们摆脱沉重的负担。 Ketika kita memilih untuk mengampuni, 当我们选择要宽恕人， kita melepaskan diri kita dan orang lain 我们是释放我们自己和别人， dari belenggu kebencian, amarah, dan dendam 从仇恨、愤怒、怨恨 yang dapat merusak hubungan dengan sesama kita. 和破坏我们的关系。 Kebencian itu ibarat seperti kanker yang terus akan menggerogoti hidup kita. 我们有仇恨，好像癌症，它会伤害了我们的心。 Dengan memberi maaf dan pengampunan kepada orang yang sudah melukai kita, sudah bersalah kepada kita, 通过我们给了伤害的我们的人原谅和宽恕， itu berarti kita sekaligus membebaskan kita 这围着我们同事 dari dendam, dari kebencian, dari amarah, 将自己从报复 sekaligus memberi ruang kebebasan yang memerdekakan orang 同时也给那些罪后的人以自由， dari rasa bersalahnya, 从他的错误， dan memberi ruang dan kesempatan kepada orang itu untuk memperbaiki diri. 深深给哪个人一个机会可以改变， Dan semuanya itu dilandasi dengan kasih. 一切都是建立在真正的爱。 Sebuah kutipan, 有一句话， Bapak Ibu bisa menyimaknya di layar. 我们也看到， Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesianya saja, langsung terjemahannya saja. 就是翻译在印尼文。 Ketika kita mengampuni, 当我们宽恕的时候， kita seperti sedang melepaskan seorang tawanan. 好像我们放了一个囚犯。 Dan ketika kita sadari, 当我们知道， maka sebetulnya tawanan yang terbebas itu adalah diri kita sendiri. 这时那被释放的囚犯就是我们自己。 Memaafkan berarti menghapus catatan agar kita tidak lagi terpaku pada luka-luka di masa yang lalu. 我们宽恕上帝记录，怎样我们不再沉迷在过去的伤口。 Seorang hamba Tuhan pernah berkata, 有一个神的仆人曾经说过， menyimpan dendam atau kebencian itu 我们承受仇恨的时候， itu ibarat seperti kita sedang meminum racun, 好像我们在喝毒药， tetapi mengharapkan orang lain yang mati. 但我们希望别人死， Sejatinya diri kita yang mati. 但是我们自己死。 Pengampunan itu membebaskan kita dari beban yang berat. 就是宽恕脱去了我们的负担。 Hal yang ketiga adalah pengampunan adalah karakter Allah yang harus terus kita teladani. 第三的就是宽恕反映了我们跟随的上帝品格。 Allah adalah sang pemulih, Allah adalah sang pengampun. 上帝是恢复者，上帝是慈爱的宽恕者。 Penuh kasih, penuh rahmat, berlimpah kasih setia. 上帝是一位宽恕他和有慈爱有怜悯。 Ketika kita mengampuni, 当我们宽恕别人， kita sedang meneladani akan sifatnya, 我们来反映他的品格， mencerminkan sifatnya di dalam kehidupan kita. 并且我们可以见证在我们的生活中。 Lalu kenapa kita bisa berani mengampuni? 为什么我们敢于宽恕呢？ Mengapa kita bisa merangkul dengan kasih? 为什么我们能用爱拥抱呢？ Itu karena kita telah dikasihi oleh
kasih Kristus yang luar biasa itu. 因为我们已被基督的爱所爱。 Hanya orang yang sudah mengalami akan kasih Kristus itu di dalam kehidupannya, 只有经历过基督的爱的人，能够分享这种爱。 orang itu yang juga bisa membagikan akan kasih Kristus itu. 这种人可以分享上帝的爱。 Orang yang belum disentuh atau mengalami kasih Kristus itu, 还没有被基督的爱所感动的， tidak akan mungkin bisa membagikan kasih itu kepada sesamanya. 他无法可以分享这种爱。 Allah sangat mengasihi kita, 神如此爱我们， dibuktikan melalui karya Kristus mati bagi kita, 只通过基督而死为我们， bahkan mati bagi kita ketika kita masih berseteru dengannya, 而死为我们而死。当我们还是罪人， ketika kita masih memberontak kepadanya, 当我们反抗他时候， Allah mengasihi kita. 他爱了我们。 Itu adalah sebuah kasih yang luar biasa, sebuah kasih yang agung. 这种爱是多么伟大、多么崇高的爱， Itulah kasih Allah. 只是上帝的爱。 Benar bahwa mengampuni bukanlah hal yang mudah. 然而，我们承认宽恕不是一种很容易的事， Tapi Tuhan yang menolong kita, memampukan kita 但是神的全能可以帮助我们， untuk kita bisa mengampuni 让我们可以宽恕别人， mereka yang sudah menyakiti kita. 那些伤害过我们的人， Sama seperti pengampunan yang sudah kita terima daripadanya. 好像我们从神得到的宽恕。 Tanpa pertolongan dari Tuhan, mustahil kita dapat mengampuni sesama kita. 没有神的帮助，我们不可能宽恕我们的弟兄们。 Tapi dengan pertolongan, kekuatan kasih dari Tuhan, 但神的帮助、神的力量， kita dimampukan. 我们就能够 Sebuah kutipan, 有一句话： sulit bukan berarti tidak mungkin. 困难并不以为不可能。 Kutipan ini sudah saya dengar berpuluh-puluh tahun yang lalu. 我听到这一句话几十年了。 Ketika saya di bangku SD, 当我在小学的时候， guru saya ingat guru komputer, 就是电脑的老师， dia memberikan hal ini kepada kami semua, murid-muridnya. 他给了我们他的学生。 Ketika kami mengeluh, 当我们埋怨的时候， ini soalnya kok susah sekali ya Pak, 为什么他的课很难？ kami nggak bisa. 我们不会。 Lalu dia jawab, 他说， sulit bukan berarti tidak bisa. 困难并不以为不可能。 Tidak ada koma loh ya, tidak， tidak ada komanya. 也没有停。 Bukan sulit, bukan koma, 不是说困难点着， berarti tidak bisa, bukan seperti itu. 就是以为不可能。 Sulit bukan berarti tidak bisa. 困难不是不可能， Tanpa pertolongan dari Allah, 没有上帝的帮助， tidak mungkin. 不可能。 Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memampukan kita. 上帝帮助我们，上帝让我们能够， Untuk kita boleh mengasihi, mengampuni orang yang sudah bersalah pada kita. 让我们可以宽恕对我们做错的。 Saya akan menutup khotbah pada siang hari ini 我结束我们的讲道， dengan sebuah cerita 就是有一个故事， kisah nyata dari kehidupan Ade Sarah. 就是发生在阿爹沙拉的故事。 5 Maret 2014, 当2014 3月5日， pasangan bernama Ahmad dan Ashifa 一对名叫阿曼和阿西发的 mendatangi rumah duka seorang gadis teman sekolah mereka. 来参观了他们学校朋友的一个女孩殡仪馆，在殡仪馆， yang bernama Ade Sarah. 就她的名叫阿爹沙拉。
kedua pasangan ini sudah membunuh teman mereka, Ade Sarah. 这个2个人已经杀死了这个阿迪莎拉。 Ade Sarah adalah seorang mahasiswi yang ditemukan tidak bernyawa di pinggiran tol. 阿迪莎拉这个大学生就是被发现死在收费公路边缘， Di daerah Jawa Barat 9 tahun yang lalu. 在西爪哇9年前， Apa yang mereka lakukan kepada Ade Sarah? 他们做了什么对阿迪莎拉？ Ade Sarah bergantian dianiaya oleh kedua pasangan ini. 他们轮流虐待莎拉， Dia dipukul, dia disetrum, dia dicekik. 包括他殴打他电妻，用伸手来勒死他， Mulutnya disumpal dengan kertas. 以此用着杀住受害者的嘴。 Hafid dan Ashifa memiliki motif yang berbeda. 哈菲和阿西花有不同的动机。 Hafid mengaku sakit hati kepada Sarah yang memutuskan karena alasan perbedaan kepercayaan. 哈菲承认他对莎拉伤心，因为莎拉摔了他，因为不同的宗教原因。 Sedangkan Ashifa mengaku cemburu 但另一方面，阿西花就说， lantaran Hafid masih sering menghubungi mantan pacarnya. 他很嫉妒，因哈菲还仍然与他的前女联系。 Menurut keterangan dari pihak yang berwenang, 根据警方， penganiayaan itu berlangsung selama 26 jam. 这个虐待用了26个小时。 Dan setelah Sarah meninggal, 当莎拉死后， mereka menempatkannya di kursi belakang, 他把莎拉的尸体放在后座上， lalu membuang jasadnya di pinggir tol. 就把他的尸体丢在收费宫的路边。 Lalu bagaimana respon dari kedua orang tua Ade Sarah, 那么，阿迪莎拉的父母的反应如何呢？ yaitu Bapak Suroto dan Ibu Elizabeth? 苏罗德先生跟伊丽莎白， Mari kita lihat videonya bersama. 我们一起看他的视频吧。 Saya sebagai orang yang percaya, yang kenal dekat sama Tuhan, saya selalu beranggapan bahwa semuanya akan menyenangkan buat saya. Tetapi ketika kami mendengar bahwa ada orang yang melakukan kejahatan kepada anak kami sehingga Sarah meninggal gitu. Saya nggak percaya kenapa Tuhan dengan janjinya untuk menyertai kami, kok sampai Sarah mati terbunuh gitu. Saya menyalahkan Tuhan dan saya marah sama Tuhan. Saya tidak pernah membayangkan juga bahwa anak sematawayang kami dipanggil lebih cepat dari saya sama istri saya. Orang tua itu seperti masa lampau kita, bahwa orang tua meninggal kita masih punya harapan ke depan untuk membentuk keluarga, untuk punya anak. Tapi pada saat ditinggal anak, masa depan itu udah nggak ada. Dan pada saat di RSCM itu saya melihat suatu penglihatan. Saya berdiri di sebuah arena pertandingan, banyak sekali penontonnya. Lalu saya melihat seorang pria, dia berkata, "Engkau harus mengasihi musuhmu, kalau tidak keselamatanmu akan dicabut. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Allah itu kasih, akulah dia. Aku tidak dapat menyangkal diriku. Aku menciptakan manusia serupa gambarku. Jadi kamu kuat." Lalu saya tertawa. Kuat, saya bilang gitu. Kalau aku dicaci maki, aku masih kuat. Kalau aku dihina, aku masih kuat. Kalau aku dipermalukan di depan orang, aku masih kuat. Tapi kalau ini, nanti dulu Tuhan. Saya akan pukul-pukul dulu. Setelah itu saya akan biarkan mereka. Itu yang ada di dalam pikiran saya dan keinginan saya. Lalu Bapak bilang begini, aku sayang mereka. Dan itulah yang membuat aku menangis banget. Bapak, engkau tega. Engkau seharusnya bilang sayang sama aku, sama Sarah. Jangan bilang sayang sama mereka. Mereka kan udah jahat sama Sarah. Seharusnya Bapak menghibur aku. Lalu Bapak bilang, engkau anak sulung yang iri hati. Cuman waktu mereka datang ke RSCM itu, saya merasa tenaga saya itu
saya begitu lemas gitu loh. Saya secara pribadi seperti tidak ada tenaga. Saya berhadapan dengan dia setelah dia dinyatakan sebagai pelaku, dia masih di rumah duka. Sosok Kasifah yang begitu kecil sampai saya jagain kurang lebih 3 atau 4 orang dengan 1 security. Saya bisa membalas, ada kesempatan, tapi saya tidak memakai hak saya untuk membalas itu secara langsung. Pembalasan itu bukan hak saya, tapi hak Tuhan. Lalu saya juga mendapat penglihatan ketika pemakaman itu saat Sarah mau dikuburkan. Saya berdoa begini, Tuhan kuatkan aku, Tuhan kuatkan aku. Ini terakhir kalinya aku lihat Sarah akan dikubur. Jadi saya itu diseret pelan-pelan seperti saya masuk ke kolam. Dan airnya itu adalah air kasihnya Bapak. Saya tahu rasanya kasih Bapak yang luar biasa. Saya tahu hatinya Bapak itu, Hafid dan Asifah itu adalah anak-anak Bapak juga. Jadi Bapak itu sedih, aduh nak kenapa sampai engkau melakukan hal yang jahat. Jadi Bapak mau mengambil mereka berdua untuk kembali ke dalam dekapannya dengan hal yang benar. Jadi saya bilang, sudah Bapak, jangan engkau tarik aku lagi lebih dalam untuk merasakan kasih-Mu. Bapak bilang, setiap hari aku menangis untuk setiap perbuatan manusia yang berbuat jahat. Saya bingung, Tuhan, setiap hari Engkau gak capek ya nangis ya. Pantas saja Bapak memberikan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Karena saya tahu luar biasa. Saya bilang, Bapak sudah, jangan Engkau tarik aku lebih dalam lagi. Aku ini mamanya Sarah, aku gak pengen orang anggap aku edan, saya bilang begitu. Mana mungkin saya berani mempunyai rencana yang jahat kepada orang yang Bapak kasih. Jadi orang kadang-kadang sering bertanya-tanya, loh kalau udah mengampuni ya udah nggak usah ngotak-ngatik tentang proses hukum. Kalau melihat orang bersalah kita nggak menegur, nggak ngasih tahu, kita ikut bersalah juga. Orang berbuat salah, tapi sampai berbulan-bulan tidak mau mengakui kesalahannya. Saya meyakini bahwa kalau orang sama sesamanya tidak mau kesalahannya, apalagi sama Tuhan yang nggak kelihatan. Yang menyelamatkan kehidupan dia di kehidupan kekal bukan karena proses hukum. Jadi segeralah mengakui kesalahannya, bertobat dan meninggalkan kejahatan-kejahatan yang sudah mereka lakukan untuk berbalik sama Tuhan. Bukan hanya rutinitas ibadah, tapi punya relasi secara khusus sama Tuhan. Tadinya aku udah mau mengampuni, tapi aku mau tetap, udah biar aja, aku gak mau ketemu, gak mau apa sama mereka berdua. Tapi ketika aku dikasih hati yang baru, aku menjadi tahu aku sayang sama mereka seperti Bapak sayang. Dan aku tahu itu bukan asalnya dari dalam diriku. Ini loh, aku tuh punya rencana yang kayak gini. Kebaikanku itu luas sekali. Jadi engkau harus belajar dariku. Jadi aku sebetulnya juga dibentuk. Aku dan suamiku dibentuk gitu. Jadi Tuhan, ternyata engkau benar-benar luar biasa. Kita di sini mungkin tidak ada yang mengalami kejadian yang tragis seperti apa yang sudah dialami oleh keluarga Ibu Elizabeth dan Bapak Suroto. 也许我们在这里的每一个没有经历过像伊丽莎白跟苏罗多的这样悲惨的事件， Tapi mungkin berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan kita 但也许有很多事发生在我们生命中的一切， gesekan demi gesekan yang kita alami, 很多摩擦 seringkali itu menyakiti dan melukai kita. 给了我们受伤。 Namun hari ini kembali kita diingatkan 今天我们再次被提醒， untuk hidup merdeka, 要独立的生活， memiliki hidup yang bisa merangkul dengan kasih, 要有一个会拥抱的、用爱拥抱的生活， merangkul mereka yang sudah menyakiti kita. 要拥抱已经伤害了我们的人。 Mari kita hidup dengan merdeka. 我们要独立的生活。 Tuhan memberkati kita semua. 上帝祝福我们， Amin. 阿明。我们进入祷告， kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa.
Tuhan, kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, datang ke hadapan Engkau mengaku bahwa kami sangat-sangat membutuhkan pengampunan daripada Engkau di dalam pikiran kami, perkataan kami, tingkah laku kami, perasaan kami yang berdosa terhadap sesama kami maupun terhadap Engkau. Kami mohon darah-Mu yang kudus menyucikan kami. Kau melayakkan kami juga, memberi kami kekuatan agar kami memiliki kekuatan untuk dapat mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, sehingga apa yang kami kerjakan dapat memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang telah ibadah dan mendengar firman Engkau. Kiranya firman-Mu sendiri yang ada di dalam hati kami, mengajari kami agar kami dapat menyaksikan Engkau di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus yang penuh kuasa kami naikkan doa. Amin.